ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberi kepada kita keizinan dan taufik untuk sama-sama kita teruskan lagi pembacaan daripada kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf ada kelewatan, ada masalah sedikit masalah teknikal. Jadi kita sambung lagi pada muka yang ke 571 dah. Faslun fi dhammi man lam yusalli. Situ. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid darain amin ya rabbal alamin. Qala faslun fi dhammi man lam yusalli 'ala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa ithmi. Pasal pada menyatakan dosa atau celaan orang yang tidak selawat ke atas nabi dan dosanya. Bisanid muttasil ila al-musannif rahimahullah وبه إليه قال حدثنا القاضي الشهيد أبو علي رحمه الله حدثنا أبو الفضل بن خيرون وأبو الحسين الصيرفي قال أخبرنا أبو يعلى أخبرنا السنجي حدثنا محمد بن محبور حدثنا أبو عيسى حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا ربعي بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم غرم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. Celakalah. غرم أنف ni satu kinayah. Kalau ikut bahasa betul, ropong hidung. Ropong hidung. Maknanya celakalah orang yang disebut namanya di sisi dia, namaku disebut, falam yusalli alayya, tapi tidak selawat padaku. Wa gharima anfu rajulin dakhala Ramadan thumma salakha qabla an yughfara lahu. Dan juga celakalah lelaki yang masuk pada bulan Ramadan dan tidak keluar daripada Ramadan sebelum dia diampunkan. Maknanya Ramadan tidak dapat menghapuskan dan mengampunkan dosa dia. Dia tidak buat dalam tu perkara yang menyebabkan dosanya terhapus. Wa gharima anfu rajulin adraka indahu abawahu al-kibara falam yudkhilahu al-jannah. Dan celakalah lelaki yang sempat kedua ibu bapanya sempat masih hidup dalam keadaan telah dewasa, telah tua, tapi mereka berdua tidak dapat memasukkannya dalam syurga dengan sebab dia tidak berbakti. Dia tidak berbakti pada mak ayah dia, maka tidak dapat masuk syurga, ataupun dia derhaka kepada kedua ibu bapanya. Ini orang yang celaka. Na'udzubillah min zalik. Qala Abdul Rahman wa adhunnu qala au ahaduhuma. Abdul Rahman kata, aku sangka bahawa beliau berkata abawahu au ahaduhuma, kedua-dua ibu bapa atau salah seorang dia. Wa fi hadithin akhar an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam sa'ida al-minbar fa qala amin thumma sa'ida fa qala amin thumma sa'ida fa qala amin. Ni cerita ni makruf. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari naik mimbar. Mimbar Nabi yang dibuat tu ada 3 tangga. Tangga pertama Nabi naik, Nabi kata amin. Tangga kedua Nabi naik, Nabi kata amin. Tangga 3 Nabi naik, Nabi kata amin. Jadi sahabat hanya dengar amin. Fasa'alahu Mu'adz bin Jabal an dzalik. Maka Mu'adz bin Jabal tanya Rasulullah, apa sebab kamu sebut amin ni? Kerana kalimah amin ni sebutan untuk biasanya disebut untuk doa. Dengan makna isim fa'il amal, dengan makna Allahumma istajib. Istajibillahumma. Semalam bawa dia. Ada berapa lurah? Ada 4 lurah yang kata oleh Imam Nawawi rahimahullah. Amin, 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 dan juga tasydid. Tasydid min. Amin. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, inna Jibril alaihi salam atani. Jibril datang kepadaku. Faqala ya Muhammadu man sumita baina yadayhi falam yusalli alaika
wahai Muhammad, sesiapa yang disebut nama kau di sisinya lalu dia tidak selawat ke atas kau, famata, lalu dia mati dalam keadaan itu, fadakhalanna, maka masuk neraka. Tak selawat, siapa yang tak selawat ni orang kafir lah rasanya. Nama Nabi tak sebut, tak, nama Nabi tak sebut, maknanya tak sebut nama Nabi disebut tapi tidak selawat, menunjukkan bahawa orang tu tidak Islam lah, sebab tu masuk neraka tu. Nampak tak? Fa'ab'adahu Allah, lalu Allah Ta'ala jauhkannya. Kul amin, Jibril kata amin. Fakultu amin, maka aku kata amin. Jibril suruh aku aminkan. Ni atas takwilan dengan maksud dia itu bukan Islam lah. Dia bukan Islam. Adapun tadi dengan maksud orang yang sangat rugi. Qala famimman adraka Ramadan. Qala, dan Jibril kata fiman, pada orang yang adraka Ramadana falam yuqbal minhu, tapi tidak diterima amalan Ramadan. Famata mithla dhalik, lalu mati seumpama itu. Dan itu yang kedua. Waman adraka abawahi aw ahadahuma falam yaburrahuma famata fa'aba barayhu. Falam yabirrahuma famata mithlahu. Waman adraka abawahi, siapa yang sempat dengan kedua ibu bapa atas salah seorang, falam yabirrahuma, tapi dia tidak berbakti pada mereka berdua, famata, lalu mati. Disuruh kata mithlahu, seumpama itu. Disuruh kata amin. Wa an Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu alaihi salam annahu qala al-bakhilu kullu bakhir alladhi dhukirtu indahu falam yusalli 'alaiha. Disebut bahawa al-bakhil, siapakah orang bakhil? Kullal bakhil, yang sungguh-sungguh bakhil ni ialah orang yang disebut aku di sisinya, falam yusalli alayya, tapi tidak selawat ke atasku, sallallahu alaihi wasallam. Wa an Ja'far bin Muhammad an abihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dzukirtu indahu falam yusalli alayya ukhti abihi tariqul jannah. Siapa yang aku disebut di sisinya lalu dia tidak selawat kepada aku, ukhti abihi tariqul jannah. Ukhti ni makna tersalah dia daripada jalan syurga. Tersalah dia daripada jalan syurga, tak kena. Maknanya dia menjalani bukan jalan syurga. Wa an Ali bin Abi Talib anhu alaihi salatu wassalam annahu qala innal bakhila kullal bakhili man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Sesungguhnya orang bakhil, sesungguh-sungguh bakhil orang yang disebutku di sisinya lalu dia tidak selawat ke atasku. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma qaumin jalasu majlisan, mana-mana kaum yang jalasu majlisan, duduk pada satu majlis, thumma tafarraqu qabla an yadhkurullah, kemudian dia bersurai sebelum menyebut Allah, wa yusallu ala nabi, dan sebelum sebut selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kanat alaihim minallahi tiratun, adalah ke atas mereka daripada Allah Taala itu tiratun. Tiratun kekurangan ataupun penyesalan. Sesal, orang ni akan sesal. Insya'a azabahum, kalau Tuhan nak, Tuhan akan azabkan mereka. Wa insya'a ghafara lahum, kalau Tuhan nak, Tuhan akan ampunkan mereka. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu man nasiya salata alayya nasiya tariqal jannah. Siapa yang lupa selawat ke atasku, dia sebenarnya lupa jalan ke syurga. Wa an Qatadah anhu alaihi salam minal jafa'i an udhkara 'inda ar-rajuli fala yusalli alayya. Daripada jafa, keras hati itu ialah bahawa aku disebut di sisi seseorang lelaki, fala yusalli alayya, tapi dia tidak selawat kataku. Wa an Jabir anhu alaihi salam ma jalasa qaumun majlisan summa tafarraqu ala ghairi salatin ala nabi sallallahu alaihi wasallam illa tafarraqu an antani min rihil jifah. Barang siapa tidak ada duduk satu kaum, satu majlis, kemudian mereka bersurai tanpa selawat ke atas Nabi, kecuali bersurainya mereka di atas sebusuk-busuk bau daripada bau bangkai. Antani sebusuk-busuk, rihil jifah, bau bangkai.
وعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لا يجلس قوم مجلسا لا يصلون فيه على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا كان عليهم حسرة وإن دخلوا الجنة لما يرون من الثواب. Tidak akan duduk satu kaum satu majlis yang tidak berselawat padanya di atas Nabi SAW, kecualilah ke atas mereka hasrah, rasa duka cita dan kerugian, rasa rugi. Wa in dakhalul jannah, walaupun mereka masuk syurga, mereka akan rasa rugi dan akan duka cita. Kenapa? Lima rawau minat thawab, kerana apa yang mereka akan nampak nanti daripada pahala yang besar dengan sebab selawat kata Nabi SAW. وحكى أبو عيسى الترمذي عن بعض أهل العلم قال إذا صلى الرجل على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مرة في المجلس أجزاء عنه ما كان في ذلك المجلس. Imam At-Tirmizi meriwayatkan daripada sebahagian ahli ilmu, para ulama mengatakan apabila seorang lelaki selawat ke atas Nabi sekali dalam satu majlis, dia datang satu majlis, satu kedudukan majlis, duduk dalam satu majlis, dia selawat sekali sudah memadai daripadanya apa yang ada pada majlis itu. Ini ada sebahagian yang kata cukuplah kalau kita sekali selawat pun dah kira cukup. Tapi moleknya tiap-tiap kali lah tiap-tiap kali apabila disebut nama Nabi SAW. Faslun fi takhsisihi alaihi salamu bi tablighi salati man salla alaihi aw salama min al-anam. Pasal pada menyatakan khususiyah, pengkhususan Nabi ini dengan disampaikan selawat orang yang salam ke atas baginda, yang selawat ke atas baginda dan juga memberi salam daripada sekalian manusia ni. Makna selawat dan salam kita akan dihantar dan dipersembahkan kepada Rasulullah. Wa bihi ilaihi qala hadatsana qadhi Abu Abdullah At-Tamimi hadatsana Husain ibnu Muhammad hadatsana Abu Umar al-Hafiz حدثنا ابن عبد المؤمن حدثنا ابن داسة حدثنا أبو داود حدثنا ابن عوف حدثنا المقري حدثنا حيوة عن أبي صخر حميد بن زياد عن يزيد بن عبد الله بن قصيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. Tidak ada seorang yang memberi salam kepadaku kecuali Allah Ta'ala akan mengembalikan kepadaku ruhku sehingga aku dapat jawab balik salam dia. Dah berapa kerap orang beri salam seluruh dunia ni? Boleh kata setiap masa. Setiap masa di selawat dan salam. Jadi al-ahya al-anbiya wa ahya'u fi kuburihim. Betul lagi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak? Jadi kalau orang beri salam dekat ataupun jauh, Allah Ta'ala akan kembalikan roh. Jadi kalau salam tu tidak putus-putus, tempat kita beri salam, tempat lain pula mungkin kita letih, orang lain pula beri salam Nabi, tidak putus-putus tu, sentiasa mustamiran daiman. Jadi makna apa? Rasulullah SAW jawab salam tu satu kelebihan. Tapi nak ceritanya sini bahawa khususiyah, memang kita tak hudah Nabi kata al-anbiya wa ahya'u fi kuburihim. Bahkan ini mentakkidkan lagi tentang hayatul al-anbiya fil barzakh. Dapat Nabi jawab salam seorang-seorang. Okey. وذكر أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من صلى علي عند قبري سمعته. Siapa yang memberi salam di sisi kubur aku akan dengar dia. Wa man shalla alayya na'iyan bullightuhu. Siapa yang beri salam ke atasku na'iyan ni makna ba'id dan jauh. Kalau beri salam daripada tempat jauh, bullightuhu, dia akan disampaikan kepada aku. وعن ابن مسعود إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمتي السلام. Sesungguhnya bagi Tuhan ada malaikat-malaikat yang sayahi, yang berjalan di muka bumi ni, yang menyampaikan bagiku salam daripada umatku. Wa nahwuhu an Abi Hurairah wa an Ibni Umar akthiru minas salami ala nabiyyikum kulla jum'atin. Ibnu Umar kata, perbanyakkan daripada salam ke atas Nabi kamu pada setiap Jumaat. Fa innahu yu'ta bihi minkum fi kulli jum'atin, kerana dia akan dipersembahkan kepada Nabi daripada kamu pada setiap Jumaat.
Fi riwayatin fa inna ahadan la yusalli alayya illa uridat salatuhu alayya hina yafrugu minha. Kerana seseorang itu tidak selawat ke atasku kecuali akan dibentangkan selawat ke atasku seketika dia selesai daripada selawat. Selesai daripada selawat tu akan dipersembah pada Nabi. Wa 'anil Hasan bin Ali anhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam haitsuma kuntum fasallu alayya, di mana saja kamu berada maka selawatlah ke atasku. Fa inna salatakum tablughuni, kerana selawat kamu akan sampai juga kepada aku. Wa 'an ibn Abbas laisa ahadun min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam yusallimu alaihi wa yusalli alaihi illa bullighahu. Tidak ada seorang pun daripada umat Nabi yang memberi salam dan selawat ke atasnya kecuali akan disampaikan juga. Zakara ba'dhum anna al-'abda idza shalla 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam urida 'alaihi ismuh. Diriwayatkan, disebut oleh sebahagian para ulama bahawa seorang hamba bila dia selawat ke atas Nabi akan dibentangkan dan disebut nama dia. Oh, si fulan Ahmad selawat pada kamu ya wahai Rasulullah. Si fulan Zaid selawat pada kamu. Si fulan apa Qasim, si fulan Khalid selawat pada kamu. Dia akan sebut. Wa 'anil Hasan bin Ali idza dakhalta al-masjid fasallim 'ala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apabila kamu masuk Masjid Nabawi, beri salam kepada Nabi. Ni sekejap. Idza dakhaltal masjida umum apabila kamu masuk masjid. Ini doa, antara adab doa masuk masjid, maknanya kita selawat dan salam pada Nabi dan doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallim. Allahumma iftah li abwaab rahmatik. Tersebut dalam al-azkar kan. Apa nama ni? Jadi apabila masuk masjid umumlah ni, maka beri salam ke atas Nabi. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tattakhidhu baiti 'ida. Jangan kamu jadikan rumahku ni 'id. Wala tattakhidhu buyut. Apa maksud ni? Ni juga ada beberapa penafsiran, tapi yang kalau kita lihat dan kita perhatikan kepada makna 'id tu apa? 'Id ni makna perayaan. Perayaan ni dia datangnya bagi dalam umat Islam ni makna 2 kali setahun lah. Makna Eid ni benda yang berulang, tapi berulang dalam keadaan bukan kerap. Tak, setahun tahunan lah, mana tahunan. Jadi dari segi ini ulama menafsirkan la tatakhidu baiti, jangan kamu jadikan rumahku ni perayaan. Ada kata perayaan sambut macam Nasara Yahudi tu buat tu, tu tak boleh ke? Makna buat perayaan. Orang Yahudi Nasara bila beraya mereka buat perkara-perkara lara, menyanyi dak, berjoget, bertepuk tangan, perayaan. Jangan buat begitu di kubur Nabi. Satu. Yang keduanya dengan makna Eid ni makna benda yang datang jarang-jarang. Jangan jadikan rumahku sepah ini iaitu kubur Nabi sebagai perayaan, makna mari jarang-jarang, jangan. Nabi suruh mari dengan kerap. Kalau raya ni tunggu setahun mari pula. Tunggu setahun pula, tunggu tu setahun. Jadi kubur Nabi ni jangan lupa dan jangan kita lama sekali baru datang. Orang yang ada dekat lah, kita jauh ni nak pergi pun kita harap-harap boleh sampai lah pula dah. Itu maksudnya lah bahawa sentiasa Nabi suruh para sahabat dan para umat Nabi yang ada kemampuan untuk apa? Untuk datang menziarahi Nabi SAW. Jangan buat macam raya yang mana datang jarang, setahun sekali gitu, jangan. Wala tattakhidhu buyutakum qubura, jangan kamu jadikan rumah kamu kubur. Kenapa? Kerana di kubur kita dilarang sembahyang. Kubur kita dilarang sembahyang sebab kerana tanah dia apa ni, takut ada najis lah. Maka jangan jadikan rumah kubur. Apa rumah yang macam kubur? Rumah yang tak sembahyang dalam ni. Rumah yang tidak sembahyang dalam ni. Jadi Nabi umpamakan macam kubur lah. Maka sembahyanglah di rumah, sembahyang sunat. Wasallu alayya haitsuma kuntum, dan selawatlah ke atasku di mana kamu berada. Fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum, kerana selawat kamu akan sampai kepadaku di mana kamu berada. Wa fi hadithi Aus, akthiru alayya minas salati yawmal jum'ati fa inna salatakum ma'rudatun alayya, perbanyakkan di atasku daripada selawat
pada hari Jumaat, kerana sesungguhnya selawat kamu akan dibentangkan kepadaku. Wa an Salman bin Suhaim ra'aitu Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi an-nawm faqultu ya Rasulullah haula'i alladhi ya'tunaka fayusallimuna 'alaika. Ini Sulaiman ibnu Suhaim. Sulaiman ibnu Suhaim dia kata, aku berjumpa melihat Nabi dalam mimpi. Maka aku tanya, ya Rasulullah, haula'i alladhina ya'tunaka, mereka itu yang datang ke makam kamu, fayusallimuna alaika, mereka beri salam kepada kamu. Atafqahu salamahu, mu faham tak? Hak mari ni bukan Arab belaka, ada mari orang Melayu, ada mari orang India, ada mari orang orang Pakistan, orang Afrika, orang Amerika, orang New Zealand, macam-macam. Mu faham ke bahasa mereka? Mereka beri salam tu. Dia tanya Nabi. Dia mimpi, nampak tak? Tapi maknanya benda ini kita sebagai istiqnah sajalah, dia bukan dalil kuat. Yang pentingnya memang Nabi akan balas. Tapi orang ni tanya, dah kamu ya Rasulullah faham ke bahasa mereka? Faqala na'am, aku faham. Wa aruddu alaihim, dah aku jawab balik salam mereka tu. Wa an bin Shihabin, an ibn Shihabin balagana anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala akthiru minas salati alayya fi lailatil zahra, perbanyakkan daripada selawat pada malam yang az-zahra, yakni yang terang, wal yaumil azhar, dah hari yang cemerlang. Apa dia? Hari Jumaat lah, malam dah hari Jumaat. Fa innahuma yu'addiyani ankum, kerana kedua-duanya itu akan disampaikan daripada kamu. Akan mempersembahkan, akan sampaikan daripada kamu salam itu. Wa innal arda la ta'kulu ajsadal anbiya, dan bumi tidak akan makan jasad para nabi. Wa ma min muslimin yusalli alayya illa hamalaha malakun hatta yu'addiyaha ilayya, dan tidak ada seorang muslim yang selawat ke atasku kecuali akan dibawa oleh malaikat sehingga disampaikannya kepadaku. Wa yusammihi, dan dia akan sebut nama. Ahmad beri salam, Khalid beri salam, Zaid beri salam, hatta innahu la yaqulu inna fulanan yaqulu kadza wa kadza, sehingga malaikat akan khabar si fulan khabar giang-giang ya Rasulullah. Faslun fi ikhtilafi fi salati ala ghairi nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa sa'iril anbiya'i alaihimus salam. Pasal pada menyatakan khilaf yang berlaku pada selawat kepada selain nabi dan juga selain daripada para anbiya alaihimus salatu wassalam. Boleh tak kita selawat kepada orang yang bukan nabi? Qala al-qadhi waffaqahu Allah, ammatu ahli al-ilmi muttafiquna ala jawazi salati ala ghairi nabi. Umum para ulama bersepakat di atas keharusan selawat ke atas lain nabi. Apa maksud? Allahumma salli ala fulan, ya Allah kurniakan selawat dan juga doa rahmat kamu kepada fulan, kepada ahli fulan. Bukan selawat atas nabi macam biasa tu aje lah. Maknanya selawat, lafaz selawat itu, adakah boleh kita berdoa dengan lafaz selawat kepada selain daripada nabi? Itu isu ni. Jadi pada umumnya kebanyakan ulama mengatakan harus. Waru yani bin Abbas annahu qala la tajuzu salatu ala ghairi nabi. Ni bawa riwayat. Ada riwayat daripada Ibn Abbas bahawa beliau berkata tidak boleh selawat ke atas selain nabi. Maknanya lafaz selawat ini khususiyah pada nabi. Orang lain doa cara lain lah. Allahumma arham, Allahumma ighfir. Waruya anhu la yanbaghi salatu ala ahadin illa nabiyyin. Diriwayatkan juga daripada Ibn Abbas tidak sayugi selawat kepada selain daripada para nabi. Wa qala Sufyan yukrahu an yusalla illa ala nabiyyin. Makruh bahawa diselawat kecuali pada nabi. Wa wajadtu bi khatti ba'd syaikhi, aku dapati dengan khat sebahagian daripada guru-guruku, syuyukhi. Madhhabu Malikin, mazhab Malik kata apa? Annahu la yajuzu an yusalla ala ahadin minal anbiya. Tidak harus untuk seseorang itu selawat ke atas seseorang daripada nabi siwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kecuali Nabi Muhammad. Adalah ini daripada wijadah. Wijadah daripada yang didapati daripada tulisan guru-guru dia
Ada yang mengatakan tidak harus selawat kepada Nabi selain Nabi Muhammad. Tapi dinisbah pada Imam Malik, wa hadza ghairu ma'rufin min madhhabihi. Tapi ini, pandangan ini bukan pandangan yang ma'ruf di sisi mazhab Malik. Wa qad qala Malikun fil Mabsutah, Imam Malik berkata dalam kitab Mabsutah li Yahya bin Ishaq, akrahu as-salata ala ghairil anbiya. Aku tidak suka selawat kepada selain Nabi. Maknanya Nabi bolehlah. Jelas lah makna tadi, nukilan yang disebut, wijadah yang didapati pada sebahagian tulisan guru beliau tu makna tak tepatlah dengan pandangan Imam Malik. Bukan Nabi Muhammad SAW saja, makna Nabi-Nabi lain pun. Aku tidak suka dan tidak memilih untuk selawat kata selain Nabi, selain Nabi-Nabi. Wa ma yanbaghi lana an nata'adda ma umirna bihi, dan tidak sayudia bagi kita untuk melangkaui, untuk melebihi daripada apa yang disuruh. Wa qala Yahya bin Yahya lastu akhidhu biqaulih, aku tak ambil lah perkataan tu, kata wala ba'sa bisolati 'alal anbiya kullihim wa 'ala ghairihim. Jadi Yahya bin Yahya kata di sini aku tak pegang lah, pandangan ni aku tak pegang. Bahkan tak ada masalah pun selawat ke atas para nabi sekaliannya dan selain pada nabi. Wahtajja bi hadis Ibnu Umar, dia berhujah dengan hadis Ibnu Umar, berhujah dengan hadis Ibnu Umar. Yang lagi akan datang hadis 1460 ni. Hadis Ibnu Umar. Wa bima ja', dan juga hujah lain lagi, wa bima ja'a fi hadis ta'limin nabi, dan hadis yang menyebut bagaimana nabi mengajar as-salah alaihi. Nabi ajar bagaimana nak selawat ke atas Nabi. Wa fihi wa ala alihi wa ala azwajihi. Dalam hadis tu Nabi kata suruh berselawat kepada ahli keluarga dan isteri Nabi, kan. Ini menunjukkan bahawa boleh selawat, lafaz doa dengan selawat itu boleh pada selain daripada Nabi. Wa qad wajadtu mu'allaqan an Abi Imran al-Fasi ruwiya an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma karahata salati ala ghairi Nabi. Aku dapati secara mu'allaq lah, diriwayatkan daripada Ibnu Abbas kemakruhan selawat ke atas selain Nabi SAW. Qala wa bihi naqul. Di sisi dia kata dengan pandangan ini kami berkatalah. Walam takun tusta'malu fi ma madha. Kerana ini tidak pernah digunakan, tidak pernah berlaku, tidak pernah diamalkan pada masa-masa terdahulu. Pada zaman-zaman dahulu salah tidak ada. Wa qad rawa Abdul Razzaq an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala. Dari sini dinukilkan pandangan dengan makruh. Nampak tak? Pada apa? Pada selain daripada Nabi. Dengan alasan bahawa tidak berlaku pada kalangan salaful ummah, mereka melebihi selawat itu, kepada selain daripada para Nabi. Ya. Qala Rasulullah SAW, sallu ala anbiya'illahi wa rusulihi fa innahu ba'athahum kama ba'athani. Disebut Nabi SAW sebut kata, selawatlah kamu kepada para nabi-nabi Allah dan rasul-rasulnya, kerana sesungguhnya Allah Ta'ala bangkitkan mereka sebagaimana Allah Ta'ala bangkitkanku. Qalu wal asanidu an Ibni Abbasin layyinah. Sanad daripada Ibnu Abbas ni layyinah, dhaif, tak kuat. Wassalatu fi lisanil Arab, selawat pada bahasa Arab bermakna tarahhum wa du'a, dengan makna meminta rahmat dan berdoa. Itu makna selawat. Tak? Wa dzalika 'ala al-itlaq, dan itu patut makna itu dikekalkan di atas mutlak hatta yamna'a. Hatta yamna'a minhu hadisun sahih, sehinggalah ada hadis yang sahih atau ijma' yang boleh menafikannya. Yamna'a menafikan mahalah. Jadi selagi mana benda itu tidak ada hadis sahih atau ijma' yang menghalang, maka dikekalkan makna itu dengan makna mutlak. Wa qala ta'ala huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Dialah Allah Ta'ala yang selawat ke atas kamu dan malaikatnya supaya dapat mengeluarkan kamu daripada kegelapan kepada cahaya. Wa kana bil mu'minina rahima, dan adalah Allah dengan para orang mukmin itu sangat kasih dan belas kasihan. Wa qala khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum. Nampak sini.
Syahid di mana? Yusalli alaikum. Kepada kamu semua, bukan Nabi aja tu, Ahlul Bait tu. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Allah Taala perintahkan Nabi sebagai ketua negara, ambil daripada harta mereka sedekah dengan makna zakat. Tutahhiruhum, yang dapat menyucikan mereka, wa tuzakkihim, dan dapat membersihkan mereka dengan sebab zakat, wa salli, dan selawat ke atas mereka, makna doa. Jadi Allah Taala menggunakan lafaz salla, yusalli. Qiyamah salli. Jadi lafaz yang mustaq daripada as-salah. Kalau Tuhan sendiri menggunakan lafaz as-salah untuk doa kepada selain Nabi, kenapa kita nak kata tak bolehnya? Gitu. Inna salataka sakanul lahum. Sesungguhnya doa kamu akan menenangkan mereka. Itu kalau pergi bayar zakat. Dia bayar zakat tak terima zakat boleh ada. Zakat fitrah. Zakat fitrah, bayar zakat fitrah. Kalau dah apa nama ni, ada kewangan sendiri, dah balik bayar zakat fitrah. Bayar zakat fitrah? Tak kau? Tak pernah? Tak bayar sendiri? Ada lah. Dah lepas bayar, Amir buat apa? Amir doa. Doa. Amir doa. Sebab apa? Sebab Tuhan suruh Nabi, orang beri zakat, Tuhan suruh Nabi doa ke dia. Tuhan suruh Nabi doa. Kerana doa Nabi tu akan menenangkan, memberi ketenangan, dan orang pun sukalah. Memang orang nak doa Nabi. Nampak tak? Sebab itu Amir pun mengikut kepada apa yang dibuat oleh Rasulullah, dan juga saranan ni, sunat berdoa lah. Makna orang pun memang rasa, orang sukalah bila orang tu doakan dengan ni. Bukan we saja. Doa pun tak apa. Ada Amir doa ni, buat ramai beratur. Dapat doa ke dia, saya doa belakang ramai sekaligus. Banyak lagi nak kutip doa lah sikit tak. Inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Sesungguhnya mereka itulah, ke atas mereka selawat daripada Tuhan mereka dan rahmat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala ali Abi Aufa. Ya Allah, salam sejahtera ke atas ahli keluarga Abi Aufa. Idza atahu qaumun bi sadaqatihim. Apabila wakana, dan adalah Nabi apabila datang satu kaum dengan sedekah zakat mereka, ni dia bagi zakat pada Nabi. Nabi akan kata doa, Allahumma salli ala ali fulan. Ya Allah, selawat dan kerahmatan kamu kepada ahli keluarga si fulan. Wa fi hadithi salati, dalam hadis bersemayang ni, Nabi dalam tu sebut apa? Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi, atas isteri dan juga zuriatnya. Wa fi hadithin akhar wa ala ali Muhammad. Wa qila atba'ihi, pengikut dia. Wa qila ali baitihi, wa qila ummatihi, wa qila al atba', sama. Warahti, kumpulan. Wal ashirah, keluarga. Wa qila alur rajuli, alur rajul, ahli seseorang tu apa maksud? Qaumuhu, kaum dia. Wakila waladuhu, katakan anak dia. Wakila ahluhu alladhi hurrimat alaihim as-sadaqatu. Ada mengatakan ahlinya ialah ahli keluarga yang diharamkan ke atas mereka makan sedekah dia. Ahli keluarga Nabi yang diharamkan makan sedekah. Ni Ahlul Bait lah, maksud Ahlul Bait yang diharamkan makan sedekah. Wa fi riwayati Anas su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam man alu Muhammad. Ditanya Nabi, siapakah ahli Muhammad? Qala kullu taqiyyin, setiap orang yang bertakwa. Wa yaji'u ala madhabil Hasan, dan datang atas mazhab Hasan Basri, annal murada bi ali Muhammad, yang dimaksudkan dengan ali Muhammad, Muhammadun nafsu, Nabi Muhammad tu sendiri. Ali Muhammad tu makna Nabi Muhammad sendiri, bukan ahli keluarga, diri Nabi tu. Fa innahu kana yaqulu fi salatihi, kerana dia berkata dalam sembahyangnya, fi salatihi ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ja'al salawatika wa barakatika ala ali Muhammad. Ya Allah, jadikan selawat engkau dan keberkatan engkau kepada ali Muhammad. Yuridu nafsah, dia memaksudkan dirinya. Li'annahu kana la yukhillu bil fardhi,
Kerana dia tidak akan cuai dengan kefarduan, wa ya'ti bin nafli, dan mendatangkan perkara sunat. Li'anna al-fardha alladhi amara Allah Ta'ala bihi huwa salatu ala Muhammadin nafsihi. Kerana kefarduan yang Allah Ta'ala suruh dengannya ialah selawat ke atas Nabi itu sendiri. Faham tak ayat ni? Faham tak? Kerana la yukhillu bil fardhi wa ya'ti bin nafli. Faham tak? Benda Izzat ni Izzat. Nampak tak? Dia nampak tak dia? Maksud apa? Illah tu. Faham tak? Sebab apa? Ali Muhammad itu makna diri dia sendiri. Dia kata li'annahu kana la yukhillu bil fardhi wa ya'ti bin nafli li'anna al-fardha alladhi amara Allah bihi huwa salatu ala Muhammadin nafsihi. Ini tak? Bukan. Sekali lagi kat akhir tu. Sebab apa? Kenapa tidak buat dengan fardu? Tidak buat dengan sunat apa? Tidak cukup. Dah disebut kok. Rukun cukup dah sebab disebut. Maksud tu, apa dia maksudkan diri Nabi. Mukadimah bagi jawapan tu ada dah tu. Tapi nampak tak? Kamu yang ni apa? Tak makna satu je, sama ada diri Nabi atau bagi Nabi. Nampak dia? So Nabi tak akan buat benda hak kurang. Antara fardu dengan sunat, mana hak lebih? Fardu lah. Bila suruh hang tu datang kepada Nabi, selawat kepada ahli Nabi, hak fardunya ialah selawat pada diri dia. Hak tu fardu. Jadi takkan Nabi buat benda hak sunat dan tinggal benda fardu. Apa tak? Hujah di situ lah. Nampak pelik sikit tapi ada wajah. Ada wajah. Dia kata bila Nabi buat antara fardu dengan sunat, tentulah dia buat benda fardu. Jadi kewajipan tu, benda wajib itu selawat kepada diri Nabi waktu wajib. Maka maksud tu tentulah diri dia sendiri. Sebab takkan Nabi pilih benda yang sunat dan meninggalkan benda wajib. Maka kalau Nabi selawat, Nabi selawat atas diri. Hujah dia begitu. Hujahnya gitu. Tapi boleh jawab je dah bahawa selawat atas Nabi tu, alihi tu, tidak lazim bahawa tidak termasuk keluarga Nabi. Tak. Kan ada Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kan? Ala ali Muhammad. Jadi tidak supaya tidak berlaku pengulangan lah di situ. Tapi tak apalah. Hasan Basri mengatakan alu Muhammad ialah Muhammad tu sendiri alaihi salatu wassalam. Atas dasar hujah tadi. Okey, nampak kata dia, wa hadza mithlu qawli, ada sandaran juga. Wa hadza mithlu qawli alaihi salam, laqad utita mizmaran min mizbari ali Daud. Ibnu Nabi, ada hadis Nabi. Dia kata kepada Abdullah bin Mas'ud. Bila Abdullah bin Mas'ud baca sedap bacaan. Laqad utiya, sungguhnya dia ini ibnu Ummi Abd. Ibnu Ummi Abd iaitu Abdullah bin Mas'ud, dia telah diberi seruling daripada seruling Ali Daud, ahli keluarga Daud. Apa maksud Ali Daud? Yuridu min mazamiri Daud. Seruling Daud dah tu. Sebab yang indah suaranya, yang lunak suaranya, yang sedap suara itu Nabi Daud lah. Tapi dia guna Ali Dawuda. Jadi ada juga dari segi lurah tu ada
ada ada dalil yang menyokonglah. Dalil yang menyokong. Wa fi hadits Abi Humaid As-Sa'idi fi salati Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi, ya Allah selawat ke atas Muhammad, isterinya dan zuriatnya. Wa fi hadits Ibnu Umar annahu kana yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala Abi Bakr wa ala Abi Bakr wa Umar. Dia selawat, Ibnu Umar selawat kepada Nabi, kepada Abu Bakar dan kepada Umar ayah dia. Dzakarahu Malikun fil Muwatta' min riwayat Yahya al-Andalusi wa sahih min riwayat ghaihi wa yad'u li Abi Bakr. Yang sahih daripada riwayat selain daripada riwayat Yahya, yad'u, Nabi selawat tapi Abu Bakar dengan Umar, wa yad'u li Abi Bakr wa Umar. Wa rawa Ibn Wahb an Anas bin Malik, kunna nad'u li ashabina, kami berdoa bagi sahabat-sahabat kami, bil ghaibi, doa di belakang. Doa bil ghaib maknanya doa dalam keadaan di belakang mereka, dalam keadaan bukan depan lah. Doa depan boleh juga, tapi antara doa yang diharapkan dimakbulkan, doa fi zahril ghaib, di belakang orang tu, menunjukkan keikhlasan dan kita memang benar-benar nak doa kepada dia. Fa naqulu Allahumma ja'al minka ala fulani salawati qaumin abrar, ya Allah jadikan daripada engkau ke atas si fulan selawat kaum yang mulia, kaum yang baik-baik, allazina yakumuna bil-lail, yang mereka mendirikan malam, wa yasumuna bin-nahar, dan berpuasa pada siang hari. Qala al-Qadhi Abdul Fadl walladhi dhahaba ilaihi muhaqqiqun, yang berpandangan kepadanya oleh ulama muhaqqiqun, wa amilu ilaih, dan aku cenderung kepadanya, ma qalahu Malikun wa Sufyan rahimahumullah, apa pandangan Imam Malik dan Sufyan. Wa ruwiya an Ibn Abbas, diriwayat pada Ibn Abbas, wa ikhtarahu ghairu wahidin minal fuqaha'i wal mutakallimin, yang juga dipilih bukan seorang sahaja di kalangan para fuqaha dan mutakallimin, annahu la yusalla ala ghairil anbiya'i inda dhikrihim, bahawa tidak diselawat ke atas selain Nabi ketika menyebut mereka. Nabi makna lafaz selawat ni khusus pada Nabi. Kata kita ni juga ada pandangan lah, yang kita kata ramai juga, bahawa lafaz selawat ni khusus kepada siapa? Para Nabi. Bal huwa syai'un yakhtassu bihi al-anbiya, dia itu perkara yang khusus dengannya para Nabi. Tauqiran lahum, sebagai nak memuliakan mereka, wa ta'zizan, dan nak memuliakanlah. Kama yukhassullahu ta'ala inda dhikrihi bitanzihi wa taqdisi wa ta'zim, sebagaimana dikhususkan Allah ketika menyebut dengan menyucikan, tanzih Tuhan, menyucikan dan mengagungkan. Subhanallah, subhanahu wa ta'ala, dak jalla jalaluhu. Kita tak kata kepada selain Allah gitu. Raja ke sultan tak lewat gitu. Wala yusyarikuhu fi ghairuh, tidak menyertainya selain daripada Allah. Tak ada yang kita kata dan puji sebegitu. Kadzalika, maka demikianlah, yajibu takhsisun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sairil anbiya bis salati was taslim, wajib mengkhususkan Nabi dan sekalian para Nabi dengan selawat dan salam. Wala yusyarikuhum fihi siwahum, dan jangan menyertai mereka pada itu selain pada mereka. Kama amarallahu bihi biqaulihi, sebagaimana Allah Ta'ala suruh, sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa yudkaru man siwahum, dan disebut selain daripada para Nabi ni, minal a'immati, daripada para imam, wa ghairihim, dan selain mereka, bil ghufrani war ridha, sebut dengan ghafarallahu lahum, radhiyallahu ta'ala anhu, sebut dengan itulah. Kama qala Allah Ta'ala, yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Allah Ta'ala ceritakan ciri orang-orang yang mukmin, yang datang selepas daripada mereka akan berdoa dengan ghufran. وقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. Tuhan doakan keredaan. وأيضا هو أمر لم يكن معروفا في صدر الأول. Lagi pula kata Qadhi Iyad, ini perkara yang tidak diketahui pada zaman mula-mula, pada zaman awal, zaman sahabat dan salaf, tidak ada yang buat gitu. Kama qala Abu Imran, wa innama ahdathathu ar-rafidhatu wal mutasyayyi'atu. Ini dibuat perkara baru yang direka oleh golongan Syiah Rafidah dan juga mutasyayyi', golongan yang tasyayyu' ni, Syiah ni. Fi ba'dil a'immah, pada sebahagian daripada imam-imam mereka.
Fasyarakuhum inda dzikri lahum bisalah. Mereka menyertai ketika sebut syaraku musyarakah. Mereka pun sekutu, menyekutuikan para nabi ketika menyebut dengan mereka. Makna para imam mereka pun mereka sebut macam mana mereka sebut pada para nabi. Alaihimus salatu wassalam juga. Ali alaihimus salatu wassalam. Apa lagi? Kita kata Hasan alaihimus salatu wassalam, Al-Husain alaihimus salatu wassalam. Ini pandangan qadhiyah lah ni. Wasawauhum bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzalik. Mereka menyamakan imam-imam mereka dengan Nabi. Jadi kata dia ini berlaku sebab zaman zaman golongan Syiah ni lah. Okey. Wa aidan fa inna tashabbuha bi ahli al-bid'ah manhiyun anhu. Dan juga menyerupai dengan ahli bid'ah ini perkara yang dilarang. Fatajibu mukhalafatuhum. Maka wajib menyalahi mereka fi maltazamuhu min dzalik. Apa yang mereka buat, mereka menetapkan daripada perkara itu. Jadi mereka menggunakan selawat dan salam ke atas para imam dan ahli bait, yang mana tidak pernah dibuat pada zaman awal Islam. Maka perbuatan ini seakan menjadi tanda kepada bid'ah Syiah pada zaman tersebut. Maka kata qadhiyah, maka bila begitu sayu gialah kita tinggalkan supaya nak menyalahi daripada bid'ah tu. Jadi ada beberapa ilah yang disebut oleh qadhiyah ini. Ada beberapa ilah yang disebut oleh qadhiyah. Tapi secara umumnya ulama-ulama mutaakhirin mengatakan keharusan lah. Mengatakan keharusan. Antara sebabnya dah tak jadi tanda dah. Tidak jadi tanda kepada golongan Syiah sajalah. Tapi ni kadang-kadang orang Wahabi ambil ayat ni lah, tuduh Habib pun dia tuduh Syiah. Dia tak boleh kenal para habaib ni dengan Syiah. Sebab mereka la yu'aishul waqi'. Mereka tidak muayyashah, tidak hidup dan tidak dapat menyelami zaman. Kita dahulu pada zaman Islam ni, dia ada zaman yang dilalui yang mana politik dan juga situasi semasa tu menjadi asbab kepada hukum, menyebabkan terkesan pada hukum. Dan memanglah kalau asasnya gitu, benda itu kalau dijadikan sebagai Syiah ahli bid'ah, kita tak boleh buat. Kita lihat contoh apa kita kata, macam rambut skinhead, puak-puak pang tak? Ataupun benda kita kata golongan set-set gotik tak? Pakai gitu. Itu perbuatan ahli bid'ah yang mana jadi tanda. Apatah lagi golongan yang tak percaya Tuhan, tanda dia gitu. Maka bila begitu haram orang Islam tasyabuh dengan mereka. Tasyabuh dengan mereka. Ya. Tapi bila ilah itu telah hilang, maka hukumnya kembali kepada asal lah. Asal dengan maksud apa? Bukan asal tu haram. Tengoklah adakah benda itu bercanggah dengan syariat, apa hukumnya melalui kaedah usul dan seumpamanya. Kemudian katanya wa dzikrus salati 'alal ali wal azwaji ma'an nabi bi hukmi tabai. Adapun ni juga pandangan ni juga yang biasanya diambil dan dipegang bahawa selawat kepada ahli keluarga nabi dan isteri nabi bersama nabi itu hukum taba', hanya mengikut. Sebab itu caranya ialah kita nak selawat khusus. Ni buat dalam kitab fiqh ada kan. Lebih cambak selawat ni kan macam mana, bahawa selawat kepada selain nabi kita datang ke secara tabaiyah, ikut. Mana selawat pada nabi wa ala, bukan mana Allahumma salli ala ali Muhammad. Itu walaupun ada khilaf, waktu ada khilaf, tapi hak ni kalau datang secara tabak, secara ikut, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi, jadi tabik aja. Kita ikutkan saja, itu tak ada masalah. Wal idafati ilaih, dan sandaran kepada Nabi, la ala takhsis, bukan secara khusus. Allahumma salli ala azwaji Rasulillah, Allahumma salli ala atba'i Rasulillah. Itu pandangan kita tahu dah. Benda ni berlaku khilaf. Qalu wa salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala man salla alaihi majraha majrad du'a. Selawat ke atas Nabi, selawat Nabi ke atas
orang yang selawat ke atasnya. Okey, orang guna. Sekarang ni guna hujah. Dah macam mana Nabi selawat? Kan Nabi selawat kepada orang yang selawat kepadanya kan? Dah tu Nabi selawat. Maka kenapa kita tak boleh selawat pada selain Nabi? Sebab Nabi selawat ke orang biasa? Nabi selawat kepada orang biasa. Kita pun apa salah kita selawat pada orang biasa? Doa dengan lafaz selawat. Kata para ulama ini, ada pun doa Nabi dengan selawat ke atas orang yang selawat ke atasnya, majraha majra doa. Perumpamaannya ialah tempat dia tempat doa. Makna dia itu berlaku akan sebagai kelakuan doa. Wal muwajahah, dan akan sebagai kelakuan muwajahah, muqabalah, lawanan. Makna man salla alayya sallallahu alaihi, ataupun sallaitu alaihi arudda alaihi salam. Siapa yang selawat kepadaku, aku akan balas salam dia, akan balas selawatnya. Jadi atas dasar muqabalah, kita salam, Nabi pun salam. Muwajahah ni makna balas balik, balasan balik. Gitulah dari seginya. Bila kita beri, Nabi akan beri balik, Nabi akan balas. Muwajahah laisa minha makna ta'zim wa tawqir, tidak ada padanya makna mengagungkan dan memuliakan. Sebagaimana kita selawat ke Nabi, kita selawat ke Nabi, selawat itu sendiri mempunyai makna ta'zim dan tawqir. Nampak je lah. Jadi ni hujah kepada golongan tadi lah. Mereka menjawab balik kekeliruan macam mana Nabi balas selawat tu. Nabi kan selawat kepada orang biasa, maka apa salahnya kita selawat pada orang biasa? Okay. Qalu wa qad qala Allah Ta'ala la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Jangan kamu jadikan seruan kamu Nabi di antara kamu sebagaimana kamu panggil dan seru sebahagian kamu sebahagian yang lain. Bila panggilan dan seruan pun jangan kita samakan. Kita panggil dan seru Nabi dengan kita sama-sama kawan kita panggil dan seru kawan kita. Mak, panggil gitu nama, panggil nama saja, tak boleh. Maka wa kadzalika yajibu an yakuna ad-du'a'u lahu mukhalifan li du'a'in nasi ba'dihim li ba'd. Begitulah juga doa kepada Nabi sayugialah menyalahi bagaimana seseorang manusia berdoa kepada sama-sama mereka. Allahumma ighfir li abi, Allahumma afu anhu wa warda anhu. Lainlah sayugialah kalau panggilan Nabi pun kita disuruh jangan panggil macam panggilan sama-sama kita. Doa Nabi pun khususlah, patutnya ada khusus bagi Nabi, tidak sama macam kita doa kepada orang lain. وهذا اختيار الإمام أبي المظفر الإسفرايني أحد شيوخنا, salah seorang guru kami. وبه قال ابن عبد البر, dengan inilah pandangan Ibnu Abdul Bar. Faslun, ini fasal. في حكم زيارة قبره عليه السلام, pada hukum menziarahi kubur Nabi, وفضيلة من زاره وسلم عليه وكيف يسلم ويدعو له. Fadilat orang yang ziarah kubur Nabi dan memberi salam ke atasnya, bagaimana nak salam dan berdoa. Wa ziyaratu qabrihi alaihi salam sunnatun min sunanil muslimin mujma'un alaih. Ziarah kubur Nabi itu dia sunnah daripada sunnah-sunnah orang Islam yang disepakati. Wa fadilatun muraghabun fiha, dan satu kemuliaan kelebihan yang sangat disuruh dan digalakkan. Wa ruya an ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhu. وبه إليه قال حدثنا القاضي أبو علي قال حدثنا أبو الفضل خير قال حدثنا حسن بن جعفر قال حدثنا أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني قال حدثنا القاضي المحاملي قال حدثنا محمد بن عبد الرزاق قال حدثنا موسى بن هلال عن عبد الله بن عمر النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من زار قبري وجبت له شفاعتي. Siapa yang menziarahi kuburku, siapa yang menziarahi kuburku, wajabat lahu syafaati, wajib baginya syafaatku. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man zarani fil madinati muhtasiban kana fi jiwari. Siapa yang menziarahi aku di Madinah dalam keadaan muhtasiba, ikhlas kerana Allah Ta'ala, mengharapkan pahala, kana fi jiwari, dia akan bersamaku nanti. Wa kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah, dan aku akan memberi syafaat kepadanya pada hari kiamat. Wa fi hadithin akhar man zarani ba'da mauti faka'annama zarani fi hayati. Siapa yang menziarahku setelah aku wafat,
seumpama dia menziarahiku ketika aku hidup. Wa kariha Malikun ayyuqala zurna qabran nabi. Makruh. Kariha Malikun, Imam Malik makruh bahawa seorang tu kata zurna qabran nabi SAW, kami ziarah kubur nabi. Kata makruh, kata gitu. Kami ziarah kubur nabi, cakap gitu makruh. Sebab apa? Wa qad ikhtulifa fi ma'na dhalik, maka berlaku khilaf pada apa makna perkataan Imam Malik kata dia tak suka orang kata zurna tu. Faqila karahatal ismi, makruh penggunaan kalimah zurna tu. Lima warada min qawlihi alaihi salam, kerana apa? Kerana datang dalam perkataan Nabi, la'anallah zuwaratil kubur, Allah Ta'ala melaknat orang-orang yang penziarah kubur. Oh, sedap boleh ke Wahabi. Dia panggil set-set ni kuburiyun. Tak? Golongan mana? Hak duk Mesir banyak lah cara tak? Kena cok kuburiyun. Hak duk Yaman pun kena cok kuburiyun. Tu kata nak faham hadis ni kena faham dengan banyak, kena pemahaman yang betul lah. Imam Malik sendiri, Imam Malik penggunaan lafaz, bab lafaz itu disebut dalam hadis zuwarati. Jadi perkataan zurna tu bukan larang ziarah kubur. Bukan larang ziarah kubur. Ni jangan ambil kataan Ibnu Qadiyah ni sekerak gini dah habis lagi. Bab dah habis lagi, banyak lagi orang cerita bab khilaf ni. Dia akan bawa amanah dia bawa lah perkataan tu, lepas tu terang apa makna, barulah dia nak tarjih kemudian. Okay, jadi dari segi penggunaan zara yazuru, wa hadha yaruddu, ini ditolak sebenarnya oleh perkataan Nabi sendiri. Kalau orang kata Imam Malik maksudkan tu kerana Nabi sebut dalam hadis zuwaratil kubur, Tuhan laknat zuwara, orang yang sungguh-sungguh penziarah kubur ni. Hadis kan ada Nabi sebut, hadis lain, nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Nabi guna kalimah ziarah kan. Aku larang, kuntum nahaitukum an ziyaratil kubur, aku dulu larang kamu ziarah kubur. Sekarang ni fazuruha, ziarah kalian, ziarahlah kubur. Pada awal Islam, ulama cerita Rasulullah SAW larang para sahabat ni perbanyak ziarah kubur. Sebab apa? Sebab zaman itu baru masuk Islam, i'tikad dan amalan jahiliah itu masih ada lagi baki-baki dia. Jadi Nabi nak tambuhlah supaya adat-adat jahiliah tu masih ada dalam hati. Sebab tu Nabi kata kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, aku dahulu larang kamu ziarah kubur kerana masih ada pemahaman dan adat-adat jahiliah. Jadi Nabi larang. Ala fazuruhal an, adapun sekarang ziarahlah, fa innaha tudzakirukum bil maut, kerana ziarah kubur itu akan mengingatkan kamu kepada kematian. Nabi suruh pula ziarah. Okey. Jadi Nabi guna perkataan ziarah. Wa qawluhu man zara qabri, Nabi juga sebut man zara qabri, siapa yang menziarahi kuburku, faqad atlaqa isma ziarah. Nabi sebut secara mutlak nama dan penggunaan kalimah ziarah. Wakila, itu jadi pandang pertama tu tak kuat lah. Wakila inna dhalika lima qila inna zaira afdalu minal mawzur. Yang kedua tengok daripada aspek bahasa. Dia kata kenapa Imam Malik kata makruh guna perkataan zurna qabra? Kerana apa yang dikatakan az-zair, orang yang menziarah itu lebih afdal daripada mazur, orang yang diziarahi. Setengah orang menganggap bahawa orang yang datang ziarah itu lebih mulia daripada orang yang diziarahi. Macam tangan yang memberi lebih baik daripada tangan menerima lagi tu. Orang mari itu lebih mulia daripada orang yang diziarahi. Jadi kita nak ziarah, kita nak datang menziarahi, penggunaan kalimah ziarah, tapi bahasa kita ni kita mungkin tak faham. Tak, kita tak faham gitu. Tapi pada bahasa Arab ada sebahagian faham gitu. Maka bila begitu, takkan Nabi ni kita lebih mulia pada Nabi. Wa hadha aidan laysa bi syai'. Kata Qadiyah, ini pun bukan hujah ni. Id laysa kullu zairin bi hadhihi sifah, kerana bukan setiap orang yang menziarahi itu mempunyai sifat itu lebih afdal. Wa laysa umuman, dan bukan secara umum. Wa qad warada fi hadithi ahli jannah, sungguhnya datang dalam hadis yang menceritakan tentang hal ehwal ahli syurga. Ziyaratuhum li rabbihim, bagaimana ahli syurga menziarahi Tuhan mereka. Ada yang dapat ziarah Tuhan. Apa maksud? Takkan orang ziarah lebih mulia. Walam yumna hadzal lafzu
fi haqqihi, dan tidak dihalang lafaz ini pada hak Tuhan. Pada hak Tuhan, Tuhan kata ziarah, hak ahli syurga menziarahi Tuhan. Wa qala Abu Imran rahimahullah, inna ma kariha malikun ayyuqala tawafuz ziyarah. Hanya senyap Imam Malik ini makruh, tidak suka bahawa dikata tawafuz ziyarah, tawaf ziarah. Tambah kata gitulah. Sebab tu kan zurna itu kerana sebab itu. Zurna qabran Nabi listi'malin nasi dhalika bainahum ba'dihim ba'dha. Kerana penggunaan manusia itu kalimah tersebut menggunakan antara sama-sama mereka. Mereka ziarah sama mereka katakan zurtu Khalid, zurtu Ahmad. Ziarah tu penggunaan biasa yang digunakan untuk menunjukkan kita pergi melawat sama-sama kita. Fakariha taswiyatan Nabi SAW ma'anas bihadzal. Jadi Imam Malik tidak suka menyamakan Nabi bersama orang lain dengan penggunaan lafaz ziarah ni. Sebab kalau sama-sama kita pun kita kata ziarah. Wa ahabba an yukhassa bi an yuqal, dan Imam Malik suka bahawa dikhususkan istilah ziarah Nabi, bahawa dikata salamna ala Nabi. Nampak? Jadi larangan tu bukan larangan kerana sebab tu, larangan kerana sebab nak mentakzim Nabi. Larangan kerana Imam Malik nak mentakzimkan Nabi pada Nabi, jangan guna kalimah ziarah yang mana kita guna sama-sama kita. Kalau nak ziarah Nabi, kata ziarah Nabi, kata salamna ala Nabi, kami telah salam kepada Nabi, memberi salam kepada Nabi. Ziarah dengan lafaz ini orang tak guna. Tak. Jadi khususiah penggunaan kalimah itu pada Nabi. Nampak? Bagaimana prihatin dan juga halusnya Imam Malik dalam masalah adab ni. Wa aidan fa inna ziyarata mubahatun bainan nas. Kerana sesungguhnya ziarah itu perkara yang harus antara manusia. Wa wajibun syaddur rihal ila qabrihi. Dah bahkan wajib. Wajib pula. Ni menyalahi Ibn Taymiyah. Wa man hadha hadwahu minal wahhabi. Tak boleh kuat sangat sama dengan Abbas tu. Lagi tak? Jadi golongan-golongan ni kata yang kata kita tak boleh bersungguh. Syaddur rihan ni makna bersungguh musafir untuk ziarah kubur, tapi kena ziarah masjid. Sambil-sambil ziarah masjid tu ziarah kubur Nabi. Iwak macam sambil menyelam minum air, sambil pergi pasar makan kacang. Iwak gitu pula. Berat sungguhlah, tak ada sensitivity. Ulama jelas sebut sunat ziarah kubur, kosak ke kubur tu. Kerana masjid itu tidak akan dapat kemuliaannya kecuali dengan sebab adanya jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam situ. Memang masjid itu mulia semua sekali, tapi yang membezakan Masjid Nabawi apa? Bahkan disepakati bahawa tidak ada tempat yang lebih mulia lebih daripada tanah yang mengandungi jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Turab alladhi fihi jussatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tanah yang mana mengandungi jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Jadi Qadhi Iyad kata wa wajibun syaddur rihali ila qabri. Wajib bersungguh perjalanan untuk menziarahi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau guna lafaz ziarah ni benda haruh. Takkan nak sama ziarah kubur Nabi. Tengok halusnya pemahaman dan juga sensitivity kita kata cara berfikir Imam Malik ni. Yuridu bil wujub guna. Wajib ni wajib apa? Wujuban nadbin, wajib sunat. Mana sunat tu kuatnya tuntutan sunat. Wa targhibin, dan kegalakkan, wa ta'kid, dan tekanan, makna disungguh tu. La wujuba fardin, bukan wajib fardu. Itu maklumlah. Kita nak kata wajib tak boleh juga. Cuma apa makna kalimah wajib situ? Sangat dituntut. Okay? Wal aula indi, dan lebih aulanya di sisi itu anna man'ahu wa karahata malikin lahu li idafatihi ila qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Larangan dan makruh Imam Malik itu kerana disandarkan kepada kubur Nabi. Ni
Qadiyah pula dia nampak gini. Zurna qabran Nabi tu. Betul tak? Yang Imam Malik kata apa? Zurna qabran Nabi. Kami ziarah kubur Nabi. Kami ziarah kubur Nabi. Yang Imam Malik makruh tu, yang tak suka tu, sandar ziarah ke kubur. Walau qala zurna Nabi lam yukrihu. Tapi kalau kata zurna Nabi, kami ziarah Nabi, tak makruh dah. Tahu tak? Nampak beza situ. Ziarah kubur. Itu juga haluh penelitian Imam Malik. Kerana ziarah kubur ni seakan kubur ni apa? Bukan benda hidup kubur. Kubur ni tempat. Kubur ni tempat. Tanda. Tak, kalau orang buat tanda dengan batu lah. Ziarah kubur tempat. Hak mulianya tempat ke hak duduk dalam tempat tu? Jadi tak comel kita ziarah kubur. Kata ziarah Nabi tu. Kubur ni orang mati. Kubur ni orang mati. Rasulullah mati tak? Ahya fi kuburihim. Al-anbiya ahya fi kuburihim. Dia tak ambuh mari kepada benda tu. Nampak? Jadi kemakruhan Imam Malik kata qat'iyah kerana sebab sandar kepada kubur Nabi. Adapun kalau sandar kepada Nabi, zurnan Nabi, kami ziarah Nabi, seakan-akan Nabi masih hidup, maka tidak makruh. Lam yukrihu, dia tidak membilang makruh. Lam yakrahu ay Malikun radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Imam Malik tidak memakruhkannya. Liqaulihi alaihi salam, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'badu ba'di. Ya Allah, jangan jadikan kubur aku sebagai sembahan yang disembah lepas pada aku, sebagai patung yang disembah. Tak. Jadi bukan ke atas binaan kubur, atas kawasan tu, tak. Siapa yang mendiami kubur tu? Ziarah pada Rasulullah SAW. Ishtadda ghadabullahi ala qaumin. Sangatlah murka Tuhan ke atas kaum ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida, yang menjadikan kubur para nabi mereka masjid. Ni juga yang terkenal ni tak? Syekh Ali Jumaah apa kali orang tanya bab ni tak? Apa nama ni? Apa nama? Itulah. Apa nak yang pasal hadis ni lah, menjadikan kubur para nabi masjid. Masjid ni masjid, tempat sujud, ismu makan. Masjid. Jadi dia itu masajidah. Jadi masjid itu antaranya ialah merujuk pada isim makan, maknanya sujud di kubur, sebagaimana yang dibuat oleh orang Kristian kepada kubur nabi mereka. Kubur paderi-paderi besar mereka sujud di kubur, sembah kubur. Jadi juga menarik tu. Tengoklah perbahasan dalam YouTube pun banyak macam mana, apakah takrif makna pada ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Sebab itu masjid-masjid di tanah Arab, bahkan kat sini pun orang nak rombak masjidun fiha qubur, masjidun fiha qubur. Syekh Ali Jumaah kata puak-puak ni dia nak rombak habis masjid-masjid yang ada kubur. Masjid Imam Syafi'i, masjid Sayyidina Masjid Hasan tak? Sultan Hasan. Masjid Sayyidina Husain, masjid Sayyidina Husain. Masjid kalau tempat setengah tu di Syam, masjid Masjid Umawi, ada Nabi Yahya dah. Masjid Umawi di Syam, di Dimash, dan juga di Halab, Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Masjid mana lagi? Banyaklah. Kalau tanah Arab ni masjid dalam tu ada kubur. Kubur tu bukan tok depan, bukan dia sembah, dia buat dinding pula, dia buat penghalang pula. Tak. Jadi kita tengok hukum lah. Bila ada penghalang, apa nama ni, hukumnya akan jadi lain. Lepas tu duduk kedudukannya depan, belakang, kiri. Okay. Setengah tempat kalau mereka yang berpahaman ni di Iraq dan juga Syam, dia tu dia utuhkanlah masjid. Dia utuh kubur, dia rombak kubur. Tengok, fahama idhafata, maka menjaga Imam Malik sandaran lafaz ini ilal qabri, sandar kepada kubur. Wa tashabbuh bi fi'li haula,
dan menyerupakan dengan perbuatan mereka. Golongan apa? Golongan Yahudi dan Nasara yang sembah kubur pada Nabi ni. Qat'an lidzari'ah, kerana nak memutuskan kepada zari'ah, kepada perkara haram, untuk menutup bab kepada perkara haram. Wa hasman libab, dan nak menutupkan kepada bab pengharaman. Wallahu a'lam. Qala Ishaq bin Ibrahim al-Faqih, wa mimma lam yazal min sya'ni man hajjal al-mururu bil Madinah, dan daripada perkara yang sentiasalah daripada keadaan orang menunaikan haji itu, al-mururu khabar muqaddam, al-mururu mimma mubtada' muakhar. Muru tu mubtada' muakhar, mimma tu khabar muqaddam. Balik. Al-mururu bil Madinah mimma lam yazal min sya'ni man hajja, sentiasalah menjadi dalam jadual tentatif orang menunaikan haji akan lalu di Madinah. Wal qasdu ila salati fi masjid Rasul, dan mereka qasadkan, tuju untuk semayang di masjid Nabi SAW. Wa tabarruku bi ru'yati raudatihi, tabarruk ambil berkat dengan melihat raudah Nabi, wa minbarihi mimbar Nabi, wa qabrihi kubur Nabi, wa majlisihi dan tempat Nabi duduk, wa malamisihi tempat Nabi sentuh, yadaihi malamisi yadaihi apa yang disentuh oleh tangan Nabi, wa mawati'a qadamaihi apa yang dipijak oleh kaki Nabi, wal amud alladhi kana yastanidu ilaihi tiang-tiang yang mana Nabi sandar di belakangnya, wa yanzilu jibrilu bi wahyi fihi, yang mana tiang itu Jibril turun beri wahyu. Kan ada tulis tak? Tapi kena perhati molek lah. Kat tiang-tiang masjid Nabi itu ada tulis tiang apa, tiang wahyu. Wa biman amarahu wa qasadahu, dan apa yang memakmurkan dan mengqasadkannya minas sahabah, daripada para sahabat, wa a'immatil muslimin dan para imam-imam orang Islam, wal i'tibari bidzalika kulli, dan mengambil iktibar dan kesemuanya itu sekali. Qala Ibnu Abi Fudaik, sami'tu ba'dha man adraktu yaqulu, aku sempat dengan beberapa orang yang aku sempat berkata, dia kata apa? Balaghana annahu man waqafa inda qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam fatala hadhil ayah, telah sampai kepada kami bahawa orang yang berdiri di sisi kubur Nabi lalu dia bacakan ayat ini, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Thumma qala, lepas dia baca ayat tu, dia baca sallallahu alayka ya Muhammadu man yaquluhu 70 marrah, siapa yang katanya 70 kali sallallahu alayka ya Muhammadu, sallallahu alayka ya Muhammadu 70 kali, nadahu malakun, akan seru menyerunya oleh malaikat, sallallahu alayka ya fulan, sungguhnya Allah Ta'ala selawat kepada engkau wahai fulan, walam tasqub lahu hajah, tidak akan gugur hajatnya. Makna minta hajat akan naik, tak akan gugur, Tuhan tak akan tolak. Tidak akan gugur baginya hajat, makna hajat permintaannya tidak akan gugur, bahkan diterima naik, Tuhan akan angkat. Wa an Yazid bin Abi Sa'id al-Mahri qadimtu ala Umar ibn Abdul Aziz, aku datang kepada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, yang mana khilafah dia ada di Syam masa tu, ada di Syria. Falamma wadda'tuhu, apabila aku wadak dia, aku nak ucap selamat tinggal lah, qala li, berkata kepada aku, ilaika hajah, ada hajat tak? Qultu ma hiya, ilaika hajah makna khudh hajah, aku ada hajat ni. Dia kata kepada Yazid bin Abi Sa'id, aku ada hajat ni. Qultu ma hiya, apa yang tuanku nak wahai tuanku? Qala idza ataital madinata satara qabran nabi sallallahu alaihi wasallam fa akrihi minni, akrihi asalnya akri, fa akrihu, jadi dia buat dia hazah belakang, fa akrihi. Apabila kamu sampai ke Madinah, kamu nampak kubur Nabi, fa akrihi minni salam, maka sampaikan kepadanya daripada aku salam, sampaikan salam aku kepada baginda. Akri alaihi salam, fa akrihi minni salam, sampaikan salam aku pada baginda. Ada tak orang larang? Ada? Tak jumpa dengan kawan-kawan Habib? Ada? Dia kata ke mana? Buat apa pergi salang dia kata, buat apa pergi salang? Himah tak pergi salang? Saya nak Umar bin Abdul Aziz pergi salang tak? Jahil lah, kata jahil. Kata kalau harap himah tu,
Orang risalah dia kata buat apa risalah. Kalau ditanya tu bukan soalan, bukan istifham. Dengan mana soalan istifham ingkari. Maknanya jangan risalah. Oh, berat sungguhlah buat ni. Buat apa risalah maksudnya jangan risalah lah. Kita selawat sini dah lah. Selawat sini. Risalah. Tu kata puak-puak ni kadang cukup kullu bid'atin dhalalah. Hadis itulah iyahlah. Habis semua boleh masuk. Boleh cakap keluar YouTube, buat Twitter, chat room lah ni lah. Cukup dah dengan hadis itu. Jadi alimul allamah nihrir. Tapi apa? Tapi bidha'atuhum muzja, tak ada barang tak ada, tak laku. Cara gitulah. Okey. Wa qala ghairuhu, kata selain daripada dia. Selain daripada apa ni? Selain daripada Yazid bin Abi Sa'id. Wa kana yubridu ilaihi al-barida minasyam. Adalah Umar bin Abdul Aziz menghantar al-barid, utusan. Kita nama surat ni barid kan? Postman tak barid. Zaman dulu ada juga utusan ni untuk atau surat atau apa ni berita. Dia utus daripada Syam semata-mata nak pergi salam Nabi. Nak pergi salam. Utusan semata nak pergi salam pada Rasulullah SAW. Okey. Tapi janganlah awak macam tu pula. Jadi pula ada pula. Ni nak tahu Wahabi dapat idea dah. Saya khabar dulu. Kira kata sama macam orang tulis hajat kepada Santa Claus. Ni nak Christmas kan? Tak ada tengok. Jangan ngau ya. Apa kita bukan nak pergi pohon kan? Nak khabar kalau ada pun kita ingat kita tak boleh mikir tau. Mikir. Bukan, janganlah siapa gitu tulis surat macam orang Kristian percaya. Kok ada tak faham gitu? Tulis surat macam sama macam orang Kristian nak minta hadiah tulis ke Santa Claus. Bukan gitu. Nampak tak? Ini salah faham. Kirim salam kepada orang yang pergi tu supaya dia memberi salam secara langsung kepada Nabi SAW. Walaupun dengan surat apa dia baca lah. Kalau surat sekalipun. Bukan mana tok pada kubur. Tok dalam kubur. Bukan situ tempat nak letak surat postman. Bukan. Mana dia akan bacakan surat itu. Kok tak panjang ada hajat tertentu. Ada kot orang zaman dulu. Dia orang nak pergi haji, dia tulis surat. Dia kata buka depan kubur Nabi. Lepas tu baca. Baca depan Rasulullah. Bacalah giam si pulang di sana. Nampak. Minta doa depan kubur. Hak sini selawat dah. Hak ni utusan khusus pula dengan apa nama ni surat ataupun dengan kirimkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ba'dhum ra'aitu Anas bin Malik ata qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku lihat Saidina Anas datang kepada kubur Nabi. Fa waqafa, dia pun berdiri. Fa rafa'a yadayhi, lalu dia angkat tangan. Hatta zanantu annahu iftataha as-salah, sehingga aku ingat dia nak start semayang. Angkat tangan buat apa? Fasallama ala Nabi, dia beri salam pada Nabi. Thumma sarafa, kemudian dia pun keluar. Wa qala Malikun fi riwayat Ibn Wahb fi rajuli idza sallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Imam Malik kata, apabila beri salam kepada Nabi, seseorang beri salam pada Nabi, wada'a, dan dia berdoa, yaqifu wajhuhu ila al-qabr syarif, dia hendaklah berdiri, muka dia menghadap kubur, la ilal kiblah, bukan ke kiblat, sebab kalau hadap ke kiblat akan membelakangkan kubur Nabi. Jadi dia hadap muka kepada kubur Nabi, membelakangkan kiblat. Tak apa. Wa yadnu, dan dia hampir, wa yusallimu, dan beri salam. Bila khalifah tanya kepada Imam Malik tak, astaqbilul qabra awil kiblah, dia tanya kepada Imam Malik, wahai imam, tuan imam, bila aku ziarah Nabi ni, adakah aku menghadap kiblat ke atau hadap kubur Nabi? Malik kata, kaifa tastadbiru man kana syafa'atuka yaumal qiyamah, bagaimana kamu boleh berpaling kepada orang yang akan menjadi syafaat kamu pada hari kiamat? Istaqbilil qabra, hadap ke kubur. Berdoa depan kubur Nabi, hadap ke kubur. Nampak tak? Kamu sanggup ke membelakangkan orang yang akan menjadi syafaat kamu
di hari kiamat. Tak ada kena larang juga. Ada pernah siapa yang pernah pergi ziarah kena larang? Ada lagi tak? Ke ada? Ada kat kadang-kadang. Pernah orang kata kiblah gitu. Oh, dia kata kiblah gitulah. Suruh doa gitu lah. Kena ada lah gitu. Ada hak macam ni. Dia kata kiblat doa bukan ni, kiblat doa atas. Dia kiblat semayang. Kiblat doa atas. Macam-macam jadi wayadnu, dia hampir kepada kubur, wa yusallim, beri salam, wala yamussul qabra bi yadihi. Jangan sentuh kubur dengan tangan. Ini antara adab kubur Nabi ni. Adab ulama kata jangan sentuh. Kita sebab apa beradab? Kerana dari segi adab kita tahu kita tak sentuh lah. Tak sentuh. Sentuh ni makna kalau kita mentakzim, memuliakan seseorang, kita tak sentuh lah. Itu adab. Daripada kubur lain hukumnya tak sama lah. Tak sama. Tapi sentuh kubur janganlah dengan perbuatan ahli bid'ah pula. Buat bid'ah pula janganlah. Sentuh atas dasar maknanya menyatakan kerinduan dan juga kita kasih kita kepada orang tu, tak apalah, bolehlah sentuh. Tapi kubur Nabi tak. Kubur Nabi tak boleh sentuh. Kerana dari segi aspek memuliakan Rasulullah dan kubur Rasulullah, adabnya ulama kata duduk dekat semampu bolehlah awak dekatnya. Lepas tu duduk dengan keadaan yang sebagaimana Rasulullah boleh masa hidup macam mana. Ada dalam keadaan tunduk dan juga keadaan takzim, beri salam kepada Nabi dan berdoa di kubur Nabi. Ni kena tahu juga ni. Jangan buat dok tertuarah saya angkat gila apa lesek baju lah ni lah. Tu orang panggil tak beradab. Tak beradab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Wa qala fil mabsut ala la ara an yaqifa inda qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga ada riwayat kata aku tidak berpandangan seorang itu kena berhenti depan kubur Nabi, ya doa lakin yusallim wa yamdi, tapi beri salam dan beredar. Ni antara dalil Wahabi guna ni. Kata apa tak boleh berdiri, beri salam, beredar lah. Assalamualaikum ya Rasulullah, tubik. Assalamualaikum Rasulullah. Ada juga orang gitu kan? Ada. Dia guna dalil ni. Tapi tengok kefahaman hati. Nampak bercanggah tu. Jadi kita tengok macam mana tu. Qala Ibnu Abi Mulaikah, man ahabba an yakuma wijahan Nabi SAW. Siapa yang ingin berdiri menghadap Nabi, falyaj'al kindilal ladzi fil qiblah indal qabri ala ra'sihi. Maka jadikanlah kindil, lilin yang ada pada arah kiblah di sisi kubur pada pihak kepalanya. Apa ni mungkin berubah dah zaman tu lah. Zaman tu mungkin ada kita panggil lilin yang diletak sebagai nak menerangi masjid lah. Duduk kedudukannya biar jadi belah kepala menghadap ke kubur Nabi begitu. Wa qala Nafi'un kana Ibnu Umar yusallimu 'ala al-qabri. Ibnu Umar beri salam kepada kubur, wa ra'aituhu mi'ata marrah. Aku tengok 100 kali, wa akthar ataupun lebih. Yaji'u ila al-qabri, dia datang pada kubur, fa yaqul assalamu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, assalamu 'ala Abi Bakr, assalamu 'ala Abi, ayah dia Sayyidina Umar. Thumma yansarifu, kemudian dia beredar. Wa ru'iyat Ibnu Umar wadi'an yadahi 'ala maq'adi Nabi sallallahu alaihi wasallam minal mimbar, dan dilihat Ibnu Umar meletakkan tangannya pada tempat duduk Nabi. Nabi duduk di mimbar Nabi, Ibnu Umar letak tangannya tempat duduk Nabi. Thumma wada'aha 'ala wajhi, kemudian tangan awak sentuh tempat duduk Nabi pernah duduk mimbar tu, dia letak pada muka. Nampak? Dia terang tak sini ya? Tak terang. Jadi kita sebut dulu lah tadi masalah orang yang datang dan beri salam tu. Ada sebahagian ulama memahami apa yang kata Imam Malik ni, maksudnya orang yang dah biasa ataupun ahli Madinah sendiri. Jadi ahli Madinah sendiri maknanya dia datang tu beri salam, lepas tu dia beredar lah. Apa sebab? Kerana dia akan sentiasa beri salam kepada Nabi. Mereka tu ahli Madinah dah. Yang keduanya untuk memberi peluang orang lain yang datang jauh untuk duduk lama. Ada pun orang yang datang daripada jauh, tidak saya dia beri salam atau beredar. Mari jauh, bayar package, VIP pula package. Tiba-tiba mutawih Wahabi kata,
Kak, bila Kak lalu depan kubur, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya sahibah Rasulillah Abu Bakar, ya Assalamualaikum ya sahibah Rasulillah Khalifat Thaniyata Umar. Lepas tu redok. Rugi ya. Sama-sama. Rugi. Ikut Wahabi ni rugi. Rugi akhirat. Rugi ya. Kita mari jauh-jauh, kita tak berhenti depan kubur Nabi. Dah ambil masa nak bersama untuk lama di situ. Nampak tak? Orang ahli Madinah, jadi yang mengatakan datang salam reda tu ialah kepada penduduk Madinah, ahli yang mana mereka akan datang tiap hari. Ada pun orang yang datang jarang-jarang sekali, berpeluangnya payah. Orang itu yang mana hadis yang awal tadi, suruh duduk, menghadap, ambil masa, berdoa, ya. Jadi maknanya kalau Sayyidina Ibnu Umar buat gini, buat Wahabi tengok ni kata bid'ah dah ni. Ibnu Umar ambil tangan tu letak muka, kata bid'ah dah kepada Sayyidina Umar. Wa an ibn Qusayt wal Utbi kana ashabu Nabi sallallahu alaihi wasallam idza khala masjidu. Apabila sahabat Nabi, apabila khalal masjid tu kosong. Kosong maknanya ada ruang orang tak ramai lah, kosong, tak sibuk. Jassu rumanatal mimbar, dia akan sentuh rumah ni maknanya benda yang bentuk rumah ni maknanya buah delima lah. Mimbar Nabi ni ada macam kita kata ukiran yang bentuk bulat. Mimbar ukiran bentuk bulat pada mimbar tu, mereka akan sentuh situ. Mimbar Nabi ada ukuran bentuk bulat. Ada setengahnya macam rumah lah, delima bentuk bulat. Sahabat Nabi ni bila kosong, waktu tidak ada orang, dia akan ambil sentuh rumanatan mimbar, bentuk bulat yang ada pada mimbar Nabi, allati talil qabra, yang mana yang duduk mengarah kepada kubur, biyama minihim, pada sebelah kanan. Thumma istaqbalul qiblah, kemudian mereka menghadap kiblat dan berdoa. Di mimbar bukan depan Kaabah, tepi. Jadi hak belah kanan tu, mimbar gini belah kanan. Lain ni mimbar asal tak ada lah. Sahabat akan stop. Sebab apa sahabat stop? Nabi pegang situ. Masa Nabi khutbah, Nabi pegang situ. Ukiran tu Nabi pegang. Jadi sahabat nak pegang, tepat tangan Nabi pegang. Nampak tak? Wa fil Muwatta min riwayat Yahya bin Yahya al-Laitsi annahu kana yaqifu ala qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia duduk depan kubur Nabi, fa yusalli ala Nabi, dia beri salam pada Nabi, wa ala Abi Bakrin wa Umar wa inda Ibn Qasim wal Qanabi wa yad'u li Abi Bakrin. Dalam riwayat tu tadi wa yad'u, dan dia berdoa kepada Abu Bakar dan Umar. Qala Malikun fi riwayat Ibn Wahb yaqulul musallim, hendaklah berkata orang beri salam, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Qala fil mabsut wa yusallimu ala Abi Bakr wa Umar, beri salam juga pada Abu Bakar dan Umar. Qala al-Qadhi Abu al-Walid al-Baji wa indi annahu yad'uni an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi lafzi salah. Abu al-Walid al-Baji mengatakan kalau Nabi ni dia berdoa guna lafaz salah, as-salah, dan kepada Abu Bakar dan Umar. Kama fi hadis Ibnu Umar min al-khilaf. Sebagaimana daripada hadis Ibnu Umar yang disebutkan khilaf sebelum ni. Wa qala Ibnu Habib yaqulu wa yaqulu idza dakhala al-masjid ar-rasul. Seorang itu dia perlu kata ketika masuk masjid Nabi, bismillah wa salamun ala rasulillah alaihi salam, assalamu alaina wa ala rabbina wa sallallahu wa malaikatuhu ala Muhammadin, Allahumma ighfirli dhunubi, ya Allah ampunkan dosaku, waftah li abwaaba rahmatik, buka bagiku pintu kerahmatan, pintu kerahmatan engkau, wa jannatik, dan syurga engkau, wahfazni minasyaitanir rajim, peliharaku daripada syaitanir rajim. Sumaqsid ila raudhah. Ini ada masuk masjid Nabi ni. Kemudian dia menuju ke raudhah. Wahya ma bainal qabri wal mimbar, iaitu duduk di antara kubur dan mimbar. Warka' fiha raka'atain, dia pun sembahyang 2 rakaat qabla wukufika bil qabri, sebelum kamu duduk berdiri depan kubur. Tahmadullah fihima, kamu memuji Allah, wa tas'aluhu tamama ma kharajta ilaihi wal auna alaih, dan minta kepada Allah apa kesempurnaan sebab apa kamu keluar tu lah, minta hajat-hajatnya dan minta pertolongan di atas urusan kamu. Wa in kanat raka'atani fi ghairi raudhah ajza'atka, kalau 2 rakaat itu dibuat pada selain daripada raudhah cukup memadai, boleh juga.
Maknanya tak semayang pada Raudhah pun boleh juga, tapi moleknya semayang di Raudhah kalau ada sempat, ada tempat. Wa fi raudhati afdal, kalau semayang di Raudhah tu lebih afdal. Wa qad qala alaihi salam ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannati wa minbari ala tur'atin min tura'il jannah. Antara rumahku dan mimbarku ialah taman daripada taman syurga, dan mimbarku berada atas tur'ati. Tur'ah di mana? Atabah, bendul. Bendul daripada bendul syurga, pitulah. Ataupun ada juga tur'ah dengan makna raudhah, halaman syurga. Thumma taqifu, kemudian dia berdiri bil qabri mutawadian, dalam keadaan tawaduk, mutawakkiran, keadaan rendah hati. Fatusalli alaih, dia selawat pada Nabi. Wa tusni bima yahduruka, dan puji dengan apa yang hadir, apa yang terlintas dalam hatinya. Wa tusallimu ala Abi Bakr wa Umar wa tad'u lahumma, dan dia salam pada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan berdoa pada mereka berdua. Wa akthir minas salati fi masjidin Nabi, dan perbanyakkan selawat di masjid Nabi, bil laili wan nahar, pada malam dan siang hari. Wala tada' an ta'tiya masjid Quba, jangan lupa untuk datang masjid Quba. Wa kubur syuhada, dan kubur para syuhada yang ada di Madinah, di Uhud dan seumpamanya. Wa qala Malikum fi kitab Muhammad, Imam Malik berkata dalam kitab Muhammad Ibnu Mawas, dia kata apa? Wa yusallimu ala nabi, beri salam kepada Nabi, idza dakhala wa kharaja, apabila dia masuk dan keluar, yakni Madinah. Bila nak masuk Madinah, jumpa Rasulullah SAW dulu. Bila nak keluar, berangkat keluar Madinah, jumpa Rasulullah SAW dulu. Wa fi ma baina dzalik, dan di antara masa itu jangan lupa untuk beri salam pada Nabi. Wa qala Muhammadun wa idza kharaja ja'ala akhir ahdihi al-wuqufa bil qabri, apabila dia ingin keluar pada Madinah, jadikan akhir perjumpaannya ialah berdiri di kubur Nabi. Wa kadzalika man kharaja musafiran, demikian juga orang ahli Madinah nak keluar musafir pun sama, datang berjumpa Nabi SAW. Rawa Ibnu Muwahbin an Fatimah binti An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza dakhaltal masjida, apabila kamu masuk masjid, fasalli ala Nabi SAW, selawatlah, beri salam ke atas Nabi, selawat atas Nabi. Ni doa ni, doa masuk masjid. Wa qul Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba rahmati, ampunkan bagiku dosaku dan buka bagiku pintu rahmat engkau. Wa idza kharajta fasalli ala Nabi SAW, bila kamu keluar, selawat atas Nabi. Wa qul Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba fadlik, ya Allah, ampun dosaku dan buka bagiku pintu kemurahan engkau. Wa fi riwayatin ukhra fayusallim dalam riwayat lain fayusallim, dia ganti tempat fayusalli fihi. Ada lafaz salam, ganti tempat yusalli tadi. Wa yaqulu idza khala Allahumma inni as'aluka min fadlik, bila keluar minta, ya Allah, aku minta pada kemurahan kau. Wa fi ukhra Allahumma ihfazni minasyaitanir rajim, ya Allah, pelihara aku daripada syaitan yang direjam. Sikit ya, banyak lagi. Ada dang lagi, berapa lagi? Dua lagi. Habis bak sikit ya. Minum air sikit. Mana tadi? Wa an Muhammad bin Sirin kana an-nasu yaqulu idza dakhalul masjid, orang ramai akan kata bila masuk masjid, sallallahu wa malaikatuhu ala Muhammadin, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, bismillah dakhalna, dengan nama Allah kami masuk, wa bismillah kharajna, dengan nama Allah kami keluar, wa ala Allah tawakkalna, ke atas Allah kami tawakal. Wa kanu yaquluna idza kharaju mithla dhalik, bila keluar pun mereka baca macam tadi. Wa an Fatimah aidan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-masjid qala, apabila Nabi masuk masjid, Nabi akan baca apa? Sallallahu ala Muhammadin wasallam. Thumma dzakara mithla hadithi Fatimah qabla hadha. Kemudian Nabi sebut seumpama bacaan yang disebut dalam hadis Sayyidina Fatimah sebelum ini. Wa fi riwayatin hamidallaha wa samma, Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Allah dan dia sebut wa salla ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa dzakara mithlah, dan disebut seumpamanya. Wa fi riwayatin, satu riwayat disebut bismillah wassalamu ala rasulillah, wa an ghairiha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala masjid qala Allahumma iftah li abwaab rahmatik
wa yassir li abwaaba rizqik, mudahkan bagiku pintu rizkimu. Wa an Abi Hurairah idza dakhala ahadukum masjidan falyusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa liyaqul Allahumma iftah li. Wa qala Malikun fil Mawsud wa laysa yalzamu man dakhala al-masjid wa kharaja minhu min ahli al-Madinati al-wuqufu bil qabr. Yani tidak lazim, tidak mestilah orang masuk masjid dan keluar daripadanya daripada ahli Madinah itu untuk berdiri depan kubur Nabi. Wa innama dzalika lil ghuraba. Tapi itu sayugia dan patut bagi orang asing, orang yang bukan ahli Madinah. Wa qala fihi aidan la ba'sa liman qadima min safarin. Tidak ada masalah orang yang datang daripada safar, au kharaja ila safarin, ataupun nak keluar musafir. Khadimah tu pulang daripada pemusafiran, kharaja ila safar, keluar untuk musafir. Tak ada masalah an yaqifa ala qabri Nabi, untuk dia berdiri depan kubur Nabi. Fa yusalli alaihi, beri salam, wa yad'u lahu, dan doa, wa li Abi Bakrin wa Umar, dan begitu juga beri salam pada Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Faqila lahu, maka dikata kepadanya, fa inna nasan min ahli Madinah la yaqdamuna min safarin wa la yuridunahu wa yaf'aluna dhalika fil yaumi marratan aw marrah. Katanya sungguhnya manusia di kalangan sekumpulan daripada ahli Madinah, mereka tidak pulang daripada pemusafiran ataupun tidak ingin keluar untuk musafir. Mereka buat demikian itu pada sehari itu satu kali atau banyak kali. Jadi maknanya mereka yang nak buat tu, mereka ahli Madinah pun buat tu banyak kali. Wa rubbama waqafu fil jum'ati aw fil ayami al marrah wal marratain aw akthar. Boleh jadi mereka berdiri depan kubur Nabi pada hari Jumaat ataupun pada hari-hari lain sekali, dua kali atau lebih banyak. Inda qabri fayusallimuna wa yad'una sa'ah. Mereka akan beri salam dan berdoa dalam berapa masa ketika. Faqala lam yablughni hadha an ahadin min ahli al-fiqh bi baladina. Aku tidak sampai masalah ini daripada seorang daripada ahli fiqh di negeri kami. Mana adakah ini perlu dibuat? Perlu buat gitu ke? Aku tak sampai masalah ni. Aku tak dengar lah mana-mana ahli fiqh yang mengatakan mesti buat gitu. Wa tarkuhu wasi'. Nak meninggal pun luas. Maknanya tak buat pun, meninggalkan perbuatan tu wasi'. Ini perkara yang luas, perkara keharusan. Wala yuslihu akhirah hadhihi al-ummah illa ma aslaha awwalaha. Tidak akan eloklah urusan umat ini kecuali apa yang elok bagi apa awal umat ini. Walam yablughni an awwali hadhihi al-ummah wa sadriha annahum kanu yaf'aluna dhalik. Dan tidak sampai kepada aku berita tentang awal umat ini, pada awal-awal umat ini, bahawa mereka buat demikian. Wa yukrah dan makruh illa liman ja'a min safarin aw aradah. Kecuali bagi orang yang datang daripada pemusafiran ataupun nak musafir, yang mana duduk lama ni lah. Qala Ibn Qasim ra'aitu ahlal Madinati idza kharaju minha aw dakhalu ilaiha atau al-qabra fa yusallimu. Qala dhalika ra'yun. Ibn Qasim kata, aku tengok ahli Madinah bila mereka keluar daripada Madinah atau nak masuk Madinah, mereka akan datang kubur beri salam. Katanya itu satu pandangan. Qala al-Baji fa faraqa baina ahli al-Madinati wal ghuraba. Maka dibezakan antara ahli Madinah, orang tempat itu, dan juga orang yang ghuraba, orang asing. Fa innal ghuraba qasadu lidzalika, kerana orang datang jauh memang dia qasad untuk menziarahi kubur Nabi. Wa ahli al-Madinati yuqimuna biha, ahli Madinah mereka duduk di Madinah. Lam yaksiduha min ajli al-qabri wa taslim, mereka tidak qasadkan untuk kubur dan juga beri salam, bahkan mereka qasad seakan ziarah, macam berjumpa Nabi tiap-tiap hari. Wa qala alaihi salam, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kubur aku sebagai berhala yang disembah. Ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Sangat marahlah Allah ke atas kaum yang menjadikan kubur Nabi mereka masjid. Wa qala la taj'alu qabri 'idan. Jangan kamu jadikan kuburku sebagai 'id, perayaan. Wa min kitab Ahmad bin Sa'id an-Hindi fi man waqafa bil qabri, menceritakan masalah orang yang duduk berdiri depan kubur. La yalsiku bihi, jangan dia letakkan, rapatkan dada, jangan. Wala yamusuhu, jangan sentuh. Wala yaqifu indahu tawilan, dan jangan berdiri lama. Wa fi utbiyah, dalam utbiyah kitab, ia berda'u birruku' qabla salam. Hendaklah dia mulakan dengan semayang, bukan rukuk depan kubur, semayang dulu menghadap kiblat, kemudian bagi salam ke Nabi fi masjid Rasulullah SAW. Wa ahabbu mawadi'at tanafuli fihi musalla Nabi haitsul amudul mukhalla.
Dan seelok-elok yang tempat untuk buat semayang sunat ialah tempat Nabi semayang, iaitu di tiang mukhallaq. Mukhallaq ni tiang yang dilomorkan minyak wangi. Tiang yang itu diletak minyak wangi. Wa amma fil faridati, adapun pada semayang